Subhanallah walhamdulillah. Duduk awal pagi, maka kita lantunkan kembali jawapan kepada Nabi itu, Allahumma barik lana ya Allah bidu'ai nabiyyina. Ya Allah, engkau berkatkanlah kepada kami ini sesuai dengan doa Nabi kepada kami ya Allah. Baik. Apabila kita solat ya Amy kan? Ya. Bila kita dah solat, kalau kita buka je Al-Quran lepas surah Fatihah, kita baca Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kita tengok dalam Quran ya, first kita akan jumpa ialah Allah dah cerita tentang orang beriman, lepas tu orang kerjakan solat. Ni yang kalau solat subuh tadi ni. Tetapi adakah hanya Allah cerita dia beriman dan Allah cerita dia hanya solat subuh? Tapi Allah terus sambung, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka itu menafkahkan harta dia. Maknanya kalau kita ni ialah orang yang berpegang kepada Al-Quran, pertama daripada Al-Quran iman, solat, sedekah. Iman, solat, sedekah. Itulah rutin sebenarnya ya. Dan kerana itu kalau kita tengok solat ni dinamakan solat sebab solat ni adalah connection di antara hamba dan dia perlu kepada Tuhannya. Sebab solat adalah doa. Doa adalah reflect kepada hamba yang memang dia tu lemah dan diminta pada Allah. Tetapi bila dia rasa lemah dan diminta pada Allah, Allah bagi dia rezeki. Dan dia pulangkan balik pada Allah. Bagaimana cara dipulang balik pada Allah? Dengan sedekah. Sebab itu sedekah itu Masya Allah macam tak berapa kena sebenarnya ya. Sebab sedekah ni adalah merujuk kepada betul dan benarnya iman dia. Sebab bila dia dah beriman, dia solat. Ya. Bila dia solat, dia lemah. Bila dia lemah, minta pada Allah. Maka Allah yang berkuasa beri dia harta. Tetapi bila dipulang balik sampai pada Allah, makna betullah iman dia. Jadi sebab itu kalau berbanding dengan mana-mana ibadah yang lain, sedekah adalah sebenarnya satu petunjuk kepada degree keimanan seorang. Jadi kalau orang tu kata ana ni iman kuat tapi kudukut, bakhil wala iyazubillah, sebenarnya pada Allah tak ada bukti pun keimanan dia kuat atau tidak. Jadi itu kaitan ya ini antara kenapa Allah kata iman, lepas tu solat, kemudian sedekah. Dan inilah insya-Allah keajaiban yang sebenarnya akhir sekali kenapa kita boleh solat. Sebab Allah berikan taufik kepada kita. Begitu juga kenapa kita boleh bersedekah. Sebab Allah beri taufik kepada kita. Tanpa taufik, tak solatlah seseorang. Tanpa taufik, tak sedekahlah seorang. Jadi kita harap, Ya Allah, dengan berkat bincang hari ini, ya, agar Allah beri kita taufik. Dan Allah beri anugerah kita benda itu insya-Allah. Allahu Akbar. Mukadimah yang cukup cantik masa. Betul lah sedekah itu perlukan taufik sebab nak sedekah ke tak kan? Ya, nak bagi ke tak? Tak payahlah kot kan? Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kita nak sedekah tu? Bagaimanakah cara sedekah yang betul? Tak payahlah sedekah ke orang ni, kita pilih sedekah orang ni. Ataupun sedekah macam ni, ataupun sedekah macam ni. Jadi bagaimana tu Ustaz? Baik, memanglah ya, bila kita tu dah mula menganggap sesuatu tu hak kita. Sebab tu Allah sebut tadi, wa mimma razaqnahum, daripada apa yang kami rezekikan pada mereka. Supaya manusia ni sedar apa yang kita ada, rumah yang kita duduk, kereta yang kita naiki, keluarga yang kita ada, duit dalam akaun kita ialah apa yang Allah rezekikan pada kita. Barulah kita tahu bila Allah rezekikan, barulah kita keluarkan. Dan ada satu hadis ya Amy yang saya kira kita biasa mendengar hadis ini. Datang seorang lelaki, jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayu sadaqatin a'zamu ajra. Ya Rasulullah, sedekah ni apa yang paling besar pahala dia? Makna a'zamu ajran, apa yang paling besar pahalanya? Nabi berkata, an tasaddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Nabi kata sedekah yang terbaik adalah bila kamu dalam keadaan sihat. Maknanya kamu bukannya dalam keadaan sakit. Kemudian engkau rasa bahawa ada rasa dalam hati tu macam sayanglah nak sedekah. Ya. Kemudian dalam masa yang sama juga kalau aku bagi ni takut fakirlah nanti. Kan? Ataupun dalam masanya ialah wa ta'mulul ghina, engkau Allahu Akbar, harapnya duit aku ada ni kumpul-kumpul jadi kaya.
Jadi sedekah dalam keadaan itu, kata Nabi, wala tuhmilul, dan engkau tidak menangguh-nangguhkan hatta idza balagatil hulqum. Ya, kalimat balagatil hulqum maknanya sehinggalah kematian datang kepada seseorang. Ya, sebab dalam mati ni ialah bila roh tu sampai ke halqum dia. Maknanya dia tak tangguh sampai ke tahap itu. Sebab bila dia dah sampai ke halqum, baru dia cakap, dia kata apa? Qulta li fulanin kadha wa qulta li fulanin kadha. Maknanya pada masa engkau dah dalam keadaan nazak tu, barulah engkau kata harta ni, ni untuk ni untuk ini. Dan kata Nabi, sebenarnya waqad kana li fulanin. Kalau engkau tak sebut, kau memang dah jadi orang punya dah. Sebab tu dah jadi bukan hak dia. Jadi walaupun kita rasa macam, ya Allah sayangnya nak bagi ni, ya, sayangnya, tapi kita bagi juga, tak bertangguh. Inilah a'zamu ajran, kata Nabi, sedekah yang paling besar pahalanya. Maknanya kalau kita tengok secara praktikal, sedekah ni dia jangan terlampau buat matematik dalam kepala kita, ya. Kalau terlampau matematik, campur tolak bagi punca kuasa, cari nilai X, memang tak jumpa nilai X, langsung tak sedekah. Jadi sedekah ni sebenarnya ialah satu benda yang memang kita kena latih, dan bila kita latih, kita pastikan dia keluar. Allahu Akbar, cukup cantik untuk memberi motivasi kepada kita. Rasa macam jangan tangguh-tangguh lagi. Ustaz, sedikit sebelum kita nak berehat seketika. Ganjaran, maksudnya kalau kita nak tahu apa antara salah satu contoh sedekah yang berterusan, yakni jariah. Ya, kita tahu sedekah ni memang apa saja yang kita nafkahkan itu dah dikira sedekah. Tetapi apabila dianya, sesuatu sedekah itu dia melibatkan satu benda yang orang boleh manfaat berterusan. Contohnya hari ini alhamdulillah ini duk belanja saya, kan. Di antara sedekah yang afdal, sebab saya dapat ini gunakan dan saya dapat tenaga, insya-Allah lepas ni nak pergi ke mana boleh beribadah. Tetapi apabila sesuatu sedekah kita itu yang melibatkan sesuatu benda yang berterusan dimanfaatkan oleh orang. Jadi berterusan dimanfaatkan oleh orang, itulah jariah, dan ini lebih agung dan lebih besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup cantik pagi ni, rasa semangat dan rasa bila nak sedekah tu, masa kita tak nak bagi tu, masa yang kedekut benar tu, masa itu insya-Allah kita menjadi orang yang paling menang, dan itulah antara waktu yang afdal untuk kita bersedekah. Terima kasih banyak Ustaz untuk sebelum kita nak berehat seketika, kita akan sambung lagi dengan Ustaz insya-Allah. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.
Cool kan? Abah, Abah betul ke nak belikan iPhone 14 Pro Max untuk kita orang? Kira jadilah ni. Sah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau pada mana Apa sakit perut ni? Apa tu? Lah, Abah tiba-tiba sakit perut. Ni bang, tadi abang ada bagi dia derma. Banyak bang. Selamat dari aku. Nasib baik aku derma RM1 kita tadi. Ini RM1. Mana duit kau banyak-banyak tadi? Jangan. Alhamdulillah. Sungguh mulia hati abang. Banyak ni bang. Jika kita tak berkira dan sedekah, Allah pasti ganti dengan rezeki yang berlipat kali ganda. Insya-Allah. Amin. Ayuh, sucikan jiwa dan harta dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Komplek Masjid Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh, Selangor sekarang. Masya Allah, Alhamdulillah, rasa sungguh istimewa pagi ini bersama dengan Ustaz Zuramli dan juga anda para penonton. Berpagi-pagi kita insya-Allah semoga ada barakahnya. Dan sedikit daripada penonton di Facebook, Cahaya Hidupku, Masya Allah, moga kita istiqamah bersedekah walaupun sedikit daripada kita teragak-agak nak bagi banyak sekaligus, langsung tak sedekah. Betul ke Ustaz? Ya. Ya Allah, Masya Allah. Jadi Ustaz, sebagai duta Kompleks Masjid Bukit Rahman Putra, kalau dapat Ustaz ceritakan kepada kami semua insya-Allah serba sedikit berkenaan dengan program tabung sedekah subuh bersama dengan Kompleks Masjid Bukit Rahman Putra insya-Allah. Baik, Amy ya. Bila saya kira apabila kita dah Allah berikan satu bentuk kesedaran dalam hati, ya, rasa Allah berikan satu petunjuk, saya yakin yang solat dia pergi minta pada Allah, Allah beri pada dia, dia pulang balik pada Allah, itu proses berterusan dan kita bukan mula waktu senja tetapi waktu subuh lagi. Jadi pasti kita nak yang macam Amy tanya tadi, satu sedekah yang sifatnya jariah. Hari ini kita bagi tetapi mengalir walaupun 1000 tahun akan datang, pahalanya terus mengalir kepada kita. Jadi sebab itulah saya kira alhamdulillah ni satu tawaran yang terbuka untuk semua rakan-rakan penonton yang bersama untuk kita sama-sama menjayakan apa yang kita katakan pembinaan Kompleks Masjid Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh, Selangor, ya. Kerana sebab kita dah mulakan sebenarnya pihak yang bertanggungjawab tentang perkara ini telah memulakan sejak daripada tahun 90-an lagi sebenarnya. Usaha untuk membina sebuah kompleks masjid yang kita tegakkan di atas tanah yang seluas 3 ekar yang diwartakan oleh Kerajaan Negeri Selangor di kawasan Bukit Rahman Putra ini, dan dia adalah merupakan sebenarnya memenuhi keperluan masyarakat setempat. Dan apabila memenuhi keperluan masyarakat setempat, maknanya kita tahu bahawa keadaan semasa tidak mengizinkan untuk para jamaah itu menampung keperluan mereka. Cuba bayang kalau kita tengok satu tempat yang orang tak boleh terpaksa keluar dan sampai ke melimpah ke jalan raya, dan sedangkan kita tahu bahawa harta kita yang kita simpan boleh kita beri dan lantaikan supaya orang sujud di atas apa yang kita infakkan. Jadi saya kira daripada sini insya-Allah akan
terbina sebuah kompleks dan nilainya ya kalau kita ramai-ramai jumlah keseluruhan adalah 16 juta secara keseluruhan yang insya-Allah diperlukan untuk pembinaan kompleks Masjid Bukit Rahman Putra ini. Akbar. Jadi bila kita dah tengok rasa bersemangat pagi ni dan kita pun nak bersama-sama dengan tabung sedekah subuh kompleks Masjid Bukit Rahman Putra ini, bagaimana cara orang di luar sana nak bersama-sama, nak memberikan dana, nak ada juga saham untuk bersama-sama dalam kompleks Masjid Bukit Rahman Putra ni, Ustaz? Okey, Amy, sebelum tu mungkin saya takut ada yang kita kata bahawa daripada 16 juta itu alhamdulillah kita tinggal 3 juta saja. Maknanya kalaulah para penonton ya Allah sama-sama tolong war-warkan untuk kembangkan jariah ini, saya yakin akan terbina ruang solat yang menampung. Cuba bayang ini, satu waktu 2,200 orang sederap mengangkat takbir dan sujud hasil daripada infak kita. Tak kiralah banyak mana sekalipun, Allah Maha Kaya membalas balik kepada kita. Dan kompleks yang tertera begitu indah dan cantik ini akan dapat kita realisasikan dia. Ke mana? InsyaAllah saya kira kita akan boleh lihat mungkin di kaca TV di sana, kita akan dapati bahawa di skrin infak pertama sekali boleh direct ya. Sekarang ni kita pakai apa tu? Online dan segala macam ya. Kita boleh pada Maybank Islamic, ada nombor dia, kita ada Bank Rakyat, ada nombor dia, Bank Islam, ada nombor dia, RHB Bank, RHB Islamic ya. Dan yang kedua saya kira kita boleh melalui online. Kita buat bayaran online secara di www.masjidrahmanputra.com ya. Satu perkara yang saya kira hari ini bila kita nak infak ni kadang-kadang dalam kepala kita tu memang dah betul, tetapi betul ke tak tempatnya kan? Alhamdulillah dengan semua orang kata apa yang diperlakukan oleh ahli jatuhan kuasa ini supaya memastikan setiap sen daripada apa yang kita berikan itu akan tumpah ke tempat yang sepatutnya dia sampai insya-Allah. InsyaAllah. Ustaz, sekarang ni saya rasa tamak untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan sedekah ini. Semoga terus memberi motivasi kepada kita untuk bukan saja kita tapi untuk kita memberi lebih kepada orang. Jadi Ustaz, kalau dapat bawakan kepada kami motivasi yang terbaik pasti daripada Al-Quran dan Sunnah dan juga kisah-kisah para sahabat dan sebagainya. Bagaimana yang dimaksudkan dengan sedekah ini sebenarnya memberi impact kepada kita dunia dan akhirat? Allahu Akbar ya. Baik, sedekah ni memanglah sebab tu kita bercakapnya di awal pagi dan memang kita fokus kepada nak bina kompleks Masjid Rahman Putra ini. Namun kita tahu semua yang saya kasih sekalian ya, bahawa dengan kita bersedekah sebenarnya kalau kita tengok ya, begitu banyak hadis-hadis Nabi yang mendorong, dan Nabi itu sendiri adalah merupakan seorang yang paling pemurah, dan isteri Nabi, keluarga Nabi, bahkan kalau kita kata para sahabat Nabi itu kerana dididik oleh Nabi yang sangat pemurah, maka tidak ada kita katakan sahabat itu sifatnya kedekut. Hatta golongan fakir di zaman Nabi, Masya Allah, berlumba untuk cari apa yang boleh mereka itu nafkahkan, berikan. Sebab mereka itu telah termotivasi oleh Nabi. Dan tentulah orang yang sedekah paling dekat dengan keredaan Allah. Ya, kita nak Allah dekat dengan kita. Kita kadang-kadang mungkin Amy sendiri kan mungkin ada suami yang dekat pun dah rasa happy ya. Kita ada family yang dekat pun dah rasa happy. Apatah lagi kalau yang dekat tu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Jadi pasti insya-Allah bila kita dah dekat, kita akan dapati dalam hadis Nabi menceritakan tentang maka kita akan dapati kehidupan kita akan mula bertambah-tambah keberkatan. Ya, sebab dalam hidup ini yang kita perlukan sebenarnya bukan duit itu sendiri, tetapi keberkatan pada duit itu sendiri. Yang kita perlu bukanlah masa, sebab bila masa kita akan selalu kata tak ada masa, tetapi keberkatan pada masa. Bukanlah yang perlu itu perhubungan, tetapi keberkatan pada perhubungan. Dan paling besar keberkatan akan dapat pada seseorang tak lain dan tak bukan melainkan pada sedekah. Jadi bila kita bersedekah sebenarnya seolah-olah kita telah menyebabkan akan turun hujan yang melimpah membasahi kita semua dengan keberkatan dari Allah yang masuk ke dalam perniagaan, yang masuk dalam pekerjaan, yang masuk dalam rumah tangga, yang masuk dalam perhubungan. Dan hatta kalau katalah satu taman
bersedekah, maka taman itu akan dilimpah berkatkan rezeki-rezeki mereka. Sebab bahaya juga Amy, ya. Sebab kalau kita baca surah Kahfi, Allah ceritakan rupanya tanpa sedar sifat sedekah ni kalau kita tak, dia jadi kedekut. Dan kedekut ni dia boleh berjangkit. Sebab tu dalam surah Kahfi cerita tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa yang dia pergi ke satu kampung istata'ama ahlaha, yang minta pada ahli tapi tak ada seorang pun yang nak bagi makan. Nak bagi tahu bahawa bila kedekut dia akan berjangkit. Orang tu jadi kedekut, orang tu jadi kedekut. Ayah yang kedekut menjadi anak-anak kedekut. Dan circle itu terus menjadi satu circle yang kedekut, maknanya tertutup berkat kerana dia underestimate berkat dari Allah, diduk kira sendiri dengan estimate dia sendiri. Allah Akbar. Ustaz, masa ni kan jealous dengan kita, tapi nak tanya juga, boleh ke kalau kita sedekah tu kita macam nak memancing? Contohnya kan kita dalam keadaan kesempitan, sedekahlah supaya dibuka ruang rezeki kita. Jadi macam sebenarnya pada asalnya kita sedekah bukan sebab kita nak sedekah, tapi kita sedekah untuk kesenangan kita barangkali di dunia, ataupun insya-Allah sebenarnya dengan itu membawa kita kepada yang lebih baik. Ya, sebab sedekah ni soal iman kan, soal iman. Sebab bila kita sedekah belum sampai pada tangan orang, itu dah sampai pada Allah. Belum sampai pada orang, dah sampai pada Allah. Bila sampai pada Allah, kita dah terbuka pintu berkat yang turun kepada kita. Nak katakan dia memancing ke, yang kita nak kata dia menuba ke, mana yang pasti adalah memang kita kena buat sesuatu dan dia akan turun kepada kita. Boleh baca Amy, hatta ditulis oleh Robert Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad. Dia kata kalaulah seorang orang bertanya pada dia untuk menjadi kaya, apa nasihat? Dia nak satu nasihat dia. Dia kata apa? Sedekahlah. Orang tak beriman pun, ya, bila dia tengok rupanya law of money ni, rupanya itu trik ataupun cara perjalanan duit itu masuk kepada seseorang melalui pengalaman dia, apatah lagi Nabi satu masa dahulu nak kita tenang, senang, maka tidak ada jalan melainkan mula daripada subuh ni. Tengok masjid kita insya-Allah, Masjid Sungai Buloh. Insya-Allah, insya-Allah. Dan pagi ni kita ayo sama-sama kita bersama dengan tabung sedekah Kompleks Masjid Bukit Rahman Putra telah tertera di kaca TV segala info, insya-Allah. Dan tak kiralah mancing ke tak mancing, tetapi sekalipun untuk kebaikan, pancinglah, jalalah kan, insya-Allah tebarkan jalamu untuk mengaut segala kebaikan, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Masya-Allah sangat merasa masya-Allah, masya-Allah. Insya-Allah semoga kita masih ada lagi kesempatan dengan Ustaz, insya-Allah. Dan sedikit sebelum kita berehat, Amy mengambil daripada Facebook daripada Syahrul Rabbani Julaibib, tidak ada yang akan selesai ketika mata sudah terpejam dan tubuh terbujur kaku selain dosa yang kita lakukan dan kebaikan-kebaikan yang kita abaikan, sebab itu kita masih memiliki peluang untuk mengerjakannya. Oleh itu saat itu satu kali ucapan tasbih, satu ayat Quran, satu langkah menuju masjid, RM1 sedekah, 2 rakaat solat sunat, kebaikan-kebaikan yang kelihatan sedikit akan menjadi sangat bererti bagi kita. Pada waktu dunia kita memandang itu sebelah mata saja. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasannya. Terima kasih Ustaz. Dan kepada anda para penonton, kita berehat seketika bersama dengan saya selepas ini. Assalamualaikum 7. Sesungguhnya sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Ayuh, sucikan jiwa dan harta dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Kompleks Masjid Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh, Selangor sekarang.